Jumpa lagi kita di channel Cikgu Nio AC. Perkongsian video kali ini adalah berkaitan dengan sejarah tingkatan 2. Tajuknya 10.2 Kemunculan Pemerintahan Tempatan di Sarawak dan juga Sabah. Sebagai pengenalan, Sarawak dan juga Sabah telah mempunyai pemerintahan tempatan yang tersusun dan juga tersendiri. Ini dapat dibahagikan mengikut kedudukan geografi, iaitu di pesisir pantai, muara atau lembah sungai, dan juga di pedalaman. Mari kita tengok subtajuk yang pertama, iaitu Sarawak. Penduduk Sarawak telah mendirikan kerajaan awalnya di pesisir pantai, berdekatan lembah sungai, dan ini menampakkan ciri tamadun yang tinggi setanding dengan kerajaan alam Melayu. Terdapat juga masyarakat kesukuan yang mendirikan sistem pemerintahannya di kawasan pedalaman. Selepas kemunculan Kesultanan Melayu Brunei, maka tersebarlah pengaruh Kesultanan Melayu Brunei di Sarawak. Kita akan tengok sistem pemerintahan yang pertama, iaitu kepimpinan kesukuan. Sistem pemerintahannya adalah di kawasan pedalaman, di mana setiap kaum mempunyai ketua bebas dari kawalan kuasa luar. Antaranya adalah masyarakat Iban, di mana ketuanya digelar sebagai tuai rumah. Selain dari itu, kaum Kayan, ketuanya dikenali sebagai Kelunan Maren atau Hipun Uma. Bagi kaum Kenya, ketua kaum dikenali sebagai Peran Lepo, dan bagi kaum Kelabit pula, ketuanya dikenali sebagai Lai Laye. Yang kedua adalah sistem pemerintahan kepimpinan lembah sungai, di mana pemerintahan ini terletak di pesisir pantai dan juga lembah sungai, yang terdiri daripada kaum Melayu, di mana mereka menerima pengaruh daripada kerajaan alam Melayu dan membentuk pemerintahannya. Terdapat dua bentuk pemerintahan. Yang pertama adalah kerajaan, yang kedua adalah wakil raja. Jadi kita akan tengok dulu yang pertama, iaitu kepimpinan lembah sungai dari segi kerajaan yang terletak di lembah sungai. Terdapat 5 kerajaan yang wujud pada ketika itu, iaitu Sawaku, Samadong, Kalka, Saribas dan juga Melano. Kita akan tengok lokasi pengasasan dan juga masa bagi kelima-lima kerajaan ini. Bagi kerajaan Sawaku, lokasinya terletak di Santubong dan juga sekitar Sungai Sarawak. Pengasas kerajaan Sawaku adalah Datuk Merpati. Masanya adalah pada abad ke-7. Bagi kerajaan Samadong, lokasinya terletak di Samarahan dan Sadong. Masanya adalah pada abad ke-7. Kerajaan Kalka wujud di Kuala Sungai Kalka, di mana pengasasnya adalah Dayang Hubu dan Dayang Ruku. Kemudian, kerajaan Saribas, lokasinya terletak di Sungai Retus, di mana pengasasnya adalah Tugau pada abad ke-11. Bagi kerajaan Melano, lokasinya terletak di lembah Sungai Saribas, di Sungai Rimbas, dan pusat pemerintahannya adalah di Tandang Sari, muara Sungai Rimbas. Pengasasnya adalah Pangeran Temenggung Abdul Kadir, diasaskan pada abad ke-15. Seterusnya kita tengok kepimpinan lembah sungai yang kedua, iaitu wakil raja, di mana membentuk kerajaan sendiri di pesisir pantai.
Kaum Melayu yang tinggal di pesisir pantai dipengaruhi oleh kerajaan Sriwijaya, Brunei dan juga Majapahit. Kerajaan yang membentuk kepimpinan lembah sungai dari segi wakil raja adalah kerajaan Sawaku, Samadong dan juga Kalka. Bagi kerajaan Sawaku, lokasinya adalah di Satubong. Sementara untuk kerajaan Samadong, lokasinya adalah di lembah sungai Samarahan. Dan bagi kerajaan Kalka, lokasinya adalah di Kuala Sungai Kerian. Gelaran yang digunakan kerajaan-kerajaan ini adalah Datu, Datuk, Abang dan juga Dayang. Kemudian dengan kemunculan Kesultanan Melayu Brunei, Kesultanan Melayu Brunei mengekalkan sistem pemerintahan Kerajaan Melayu Sarawak yang sedia ada, kecuali kaum Dayak yang telah diberikan gelaran seperti orang kaya. Subtajuk yang kedua yang akan kita tengok adalah Sabah. Masyarakat Sabah mempunyai sistem pemerintahan berdasarkan lokasi, iaitu di pedalaman. Bagi kawasan pedalaman, pemerintahannya adalah kepimpinan kesukuan. Lokasi yang kedua adalah lembah sungai. Pemerintahannya adalah pentadbiran kerajaan, di mana terdiri daripada wakil raja dan juga ketua bebas. Kita akan tengok yang pertama, iaitu kepimpinan kesukuan di kawasan pedalaman. Masyarakat di Sabah mempunyai kepimpinan kesukuan yang tersusun dan bebas dari kawalan kuasa-kuasa luar. Antaranya adalah kaum Kadazan Dusun, Murut dan juga orang sungai. Ketua bagi kaum-kaum ini dikenali sebagai orang tua. Selain ketua, terdapat seorang yang dilantik untuk mengurus soal adat dan pantang larang, iaitu Bobohizan atau Bobolian bagi Kadazan Dusun, Babalian bagi Murut. Yang kedua adalah kepimpinan lembah sungai. Kita akan tengok yang pertama, iaitu wakil raja. Terdapat pengaruh Brunei dan Sulu, di mana kuasa ini dapat dilihat dalam aspek kehakiman, menjaga keamanan dan kebajikan penduduk. Selain dari itu, wakil raja juga mengutip cukai dari penduduk dan juga aktiviti perdagangan. Kepimpinan lembah sungai yang kedua yang akan kita tengok adalah ketua bebas, di mana diketuai oleh seorang ketua bebas yang mentadbir wilayah di muara sungai seperti Syarif Osman di Marudu dan Datuk Kurunding di Tungku. Kepimpinan ini menegakkan kuasa dan menjalankan undang-undang mereka tersendiri dan selalunya mempunyai pertalian dengan keluarga diraja, Brunei, Sulu atau Arab Syarif. Penduduk di bawah pemerintahan ini merupakan pengikut mereka. Baik, kita akan tengok peta kedudukan pemerintahan tempatan Sabah. Bagi kawasan berwarna biru di sebelah barat ini adalah kawasan bagi wakil Brunei. Bagi kawasan yang berwarna merah jambu, ini adalah kawasan pedalaman di mana kepimpinan kesukuan diamalkan. Bagi kawasan berwarna kuning di sebelah timur, ini adalah kawasan bagi wakil Sulu. Sementara bagi kawasan yang berwarna oranye adalah kawasan ketua bebas, di mana selalunya yang mempunyai pertalian diraja sama ada Brunei, Sulu atau Arab Syarif. Sebagai rumusan, penduduk di Sarawak, Sabah mempunyai sistem pemerintahan di lembah sungai dan juga kawasan pedalaman, di mana ini menunjukkan wujudnya kesedaran penduduk Sarawak dan Sabah untuk memimpin dan juga bertanggungjawab dalam hal ehwal kawasan dan kaum mereka sendiri. Baik, cikgu rasa setakat ini saja perkongsian video kita pada kali ini.
Cikgu mengharapkan agar video ini dapat membantu anda. Sekiranya terdapat pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk membuat latihan yang telah cikgu tinggalkan sebagai latih tubi. Semoga dengan latihan ini, anda dapat lebih memahami tajuk ini. Sampai jumpa lagi. Bye.